ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum dan salam ukhuwah. Pada hari ini saya selaku pembicara akan membawa tajuk yang tidak bukan, iaitu fenomena gejala seks bebas. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat yang ke-30. Mafhumnya iaitu, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan dan memelihara kemaluan mereka. Shadaqallahul azim. Ayat di atas jelas menunjukkan kepada kita bahawa tentang lingkungan batas-batas aurat pergaulan di antara lelaki dan wanita menurut agama Islam. Pada masa kini kita boleh lihat yang mana dunia Islam sekarang sedang dilanda fenomena, yakni gejala fenomena seks bebas yang semakin menular di seluruh dunia, yang tidak ubah seperti zaman jahiliyah, yakni sebelum datangnya sinar Islam. Hal ini berkenaan kerana kurangnya pengamatan dan pemahaman orang Islam itu sendiri. Bahkan umat Islam itu sendiri tidak memahami apa yang mereka pelajari yang terdapat dalam kandungan ayat Al-Quran tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surah An-Nur ayat yang ke-30 yang saya telah bacakan sebentar tadi, yang mana Allah menyuruh kepada orang-orang beriman agar menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Hadirin dan hadirat sekalian, seks bebas merupakan suatu amalan atau satu perbuatan yang menyimpang dalam keinginan penyaluran seks itu tersebut, yang mana seks bebas bukan hanya melibatkan zina, tetapi homoseksual, transseksual dan sebagainya. Sekiranya kita merujuk kepada pembahasan hukum, di mana para ulama telah menetapkan bahawa hukum bagi penzina dan kesannya terhadap negara. Kita ambil contoh dalam kitab Kanun Jinayah Asy-Syariah karangan Haji Said bin Haji Ibrahim menyatakan atau menegaskan bahawa hukuman bagi orang yang meliwat sama hukumnya bagi orang yang berzina. Sekiranya orang itu sudah berkahwin ataupun telah berkahwin, maka hendaklah dia direjam sampai mati. Sekiranya seseorang itu belum berkahwin, maka hendaklah dia disebat sebanyak 100 kali dan dibuang negeri selama setahun. Hadirin dan hadirat sekalian, kita mungkin bertanya dalam hati, mengapa kemaksiatan itu berkibar di negeri ini, sedangkan negeri ini mayoritasnya adalah penduduk Muslim? Apakah dakwah yang pada masa kini kurang efisien? Bahkan dakwah yang berlaku di Indonesia ini adalah sungguh cukup kuat, baik di kalangan masyarakat maupun media cetak ataupun media elektronik. Kalau dulu dakwah Rasulullah SAW dalam waktu yang singkat saja mampu menghalang perzinaan yang berlaku di tengah-tengah Arab jahiliyah pada ketika itu. Namun begitu, apakah penyebab yang berlaku dakwah pada masa kini gagal menghalang kemaksiatan yang berlaku di kalangan umat Islam itu sendiri? Akhir kalam, ketahuilah bahawa agama Islam itu telah mengatur kehidupan manusia itu dengan sebaik mungkin agar hidup selamat di dunia dan akhirat. Ingatlah atau ketahuilah bahawa umat yang terdahulu yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan berlaku pada masa kini. Akhir kata, sebuah kata-kata untuk kepada hadirin sekalian, bunyi adalah akidah didaulatkan, syariat dimartabatkan, akhlak diutamakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.